ajma'in. Alhamdulillah dapat kita meneruskan kelas ni dah tertangguh 3 minggu tak silap. Jadi banyak usaha sanggup setia bersama-sama ini yang colong cari hati. Okey. Meninggalkan masa lagi. Baiklah ngaji kita hari ni. Simpul saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Normah dan semua yang ada bersamalah, Puan Mahani, Puan Hamisah. Alhamdulillah, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu صراط الذين Amin. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang dia sesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk muka surat 302, surah Al-Kahfi ayat 75. Betul tak? Bagi tu yang lepas 62 sampai 74 Ustaz kan minggu kita berhenti tu. Terakhir ayat 74. Jadi hari ini kita akan sambung ayat 75 sampai 83 lah. Kita ambil satu muka surat. Baik. Kita baca dulu. Kita kata tilawah lah. Tilawah. 302. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية. فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية. إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. إذا أتيا
أهل قرية استطعمت Qaryatin. أهلها. Dia ganti tanwin qaryatin tu kan, qaryatin, dia tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kalau قرية nampak, dia ada alif, lepas tu kepala sod. Kepala sod atas alif tu, dia panggil hamzah wasal. Hamzah wasal bila bertemu, kita kata tanwin tu bertemu dengan hamzah wasal, kita kena tukar jadi nun kecil. Kat bawah. Tinggi. Qaryatin istata'ama. Dia tak boleh baca qaryatis. Tak boleh qaryatis tat'ama. Dia kena baca qaryatin istata'ama. Okay, baik. Dia kalau ada hamzah wasal, Ustazah selalu terlupa yang ni. Hamzah wasal, ada tanwin jumpa dengan hamzah wasal. Tanwin betul. Tanwin tu Tanwin. Ustazah ya? Ya, Tanwin tu baris bawah ya? tanwin tu dia sama ada kasrotain, dua baris bawah, atau dhammatain, Okey. dua baris depan, atau fathatain, dua baris atas. Semua kalau bertemu dengan hamzah wasal, dia kena tukar kepada nun kecil. Tengok baris dia. Kalau baris dia, kalau tun, Tunis. kalau tani, itulah. Kalau tin, tini. Tini. Qaryatinis tini. Qaryatinis. Okey. Baca balik lah, tak betul tadi. Tanwin tu Ulang balik lah baca. Okey, ulang balik. Baca pada iza ataya. إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم
ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita selesailah tilawah untuk satu muka surat 302 ya. Ayat 75 sampailah 83.
Jadi kita tengok beberapa lah hukum tajwid. Kalau yang tadi tu ayat 77 ayat 77 Ustazah share pula. Dia punya boleh tak ni? Oh, kat sini tak ada. Oh, dia tak, kat sini tak ada. Okay, mungkin Ustazah cari ni mawadih. Jumpa dalam Islam Web ni. Dia terkelang. Oh, dia tak cerita pasal ni. Ustazah pergi hukum tajwid lain. Cuma kalau yang kita panggil ni pertemuan lah. Kalau yang qaryatinis taf'ama ni pertemuan tanwin dengan hamzah wasal. Cuma yang Ustazah cari ni, Ustazah jumpa tentang hamzah wasal saja. Dia tak ada cerita tentang tanwin. Mungkin Ustazah cari kemudian insyaAllah. Okay, kita tengok dulu hukum kalau ayat 75 tu hukum innaka. Innaka tu dia dengung kan? 2 harakat. 2 harakat. Innaka. Tu, tahu tak nama hukum tajwid dia apa kat situ? Siapa tu? Nun syadah. Nama hukum tajwid dia wajibun. Wajibahuna. Maksudnya bila sebut wajib gunnah tu, gunnah tu dengung. Wajib tu sepakat ulama tajwid dekat situ kena dengung. Kena dengung 2 harakat, sepakatlah. Tapi dari segi hukum kita kata yang wajib, haram, harus tu dia dalam bab tajwid kalau kita sebut sebelum ni, kalau dia tidak mengubah makna, maka dia kita dipanggil kesalahan kecil, lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi yang tidak membatalkan solat lah. Tapi kalau kita kata hukum tajwid yang menyebabkan tersalah, kita kata baris atas ke bawah boleh mengubah makna, itu yang boleh membatalkan solat.
bahayalah. Dia panggil lahan jali, kesalahan besar. Okay, baik. Okay. Kemudian ayat 76 ada syai'in ba'da. Ada tanwin kasratain. Kat bawah tu tanwin dia panggil kasratain. Betul. Iqlab. Nama dia iqlab. Hukum ni iqlab. Sama juga kena dengung 2 harakat. Syai'in. Cuma dengung dia tu adalah kalau jarak sikit lah, senipis kertas. Senipis kertas. Satu. Syai'in ba'daha. Tapi kalau ulama tajwid, Ustazah dulu, Ustazah Lubna, dia ada 2 pendapat lah. Ulama tajwid berbeza pendapat dari segi iqlab ni. Ada yang kata kena buka sikit senipis sehelai kertas. Sikit saja. Tapi ada juga pendapat ulama, dia kita kata ulama tajwid daripada Syam, belah-belah Syam. Mereka kata tak perlu jarak kan. Maksudnya rapat. Dapat tegur. Syai'in ba'daha. Dan yang Ustazah akhirnya yang Ustazah belajar dengan Ustazah Lubna lebih kita kata lebih cenderung kepada pendapat ulama Syam lah untuk tutup terus. Okay, tapi tak ada masalah lah. Ini kita kata ulama hak mana mudah untuk kita baca lah. Ada orang dia biasa dah baca dengan buka sikit. Ada orang dia dah biasa baca tutup terus. Tak apa. Dua-dua boleh. Okay, syai'in ba'daha. Okay. Itu iqlab. Tapi cuma kalau kita dalam kalau belajar yang dalam kita kata yang KSSM ke sekarang ni, yang dekat sekolah lah, memang iqlab tu dia kena buka sikit. Buka sikit. Okay. Fala tusahibni. Hibni. Tu ba mati tu kan. Qalqalah. Betul. Qalqalah. Kecil. Tora, ya, yang kecil. Dia punya lantunan tu kecil je. Tusahibni. Hibni. Okay. Kemudian ayat ke-77 tu kita ada jidaran yurid. Rai tu dengung 2 harakat juga. Idgham ma'al ghunnah. Ya, idgham ma'al ghunnah. Dia masuk. Dengung dan masuk ke dalam rai. Okey. Satu lagi yang qadda. Nun mati tu bertemu dengan huruf qaf. Idgham ma'al ghunnah. Ifa. Ikhfa. Ni ikhfa hakiki. Nun tu disembunyikan. Dalam masa yang sama dia jadi tebal sebab huruf dia qaf. Huruf dia panggil huruf yang tebal lah. Bila kita dengung tu dah itu masuk jadi tebal. Qadda. Dengung tu jadi tebal sebab dia terus nak masuk ke makhraj qaf. Bot tu pun huruf isti'la. Dia terus dia naik ke geraham. Sama ada belah kanan boleh, belah kiri boleh. Mana yang mudah lah sebab makhraj huruf bot ni, ni adalah dengan kita punya tepi lidah ni, pangkal lidah ni hujung naik ke geraham. Macam Ustazah senang lidah tu ke kanan. Dia naik. Saya ke kiri Ustazah. Boleh. Tak boleh kanan. Sebab dia atas masuk. Boleh. Sama ada nak naik belah kanan, nak naik belah kiri.
ni. Dia punya makhraj dia dekat situ. Dengan lidah, dengan pangkal lidah terkena gusi geraham lah. Geraham. Yang qadda. Kemudian ayat 78. Ada kelas kelas. Malam tastati'. Lam tas. Ya. Hukum mati. Dia panggil Ain bertemu ain. kalau ain bertemu ain tu dia samalah, dia panggil idgham mutamasilain. Sama. Idgham mutamasilain. Dia tak dengung masukkan Dia aja. masuk je. Baik. Kalau lam hukum mati lam tastati'. Lam idgham muslim. Ni mim mati bertemu ta. Tahu tak apa hukum dia? Izhar syafawi. Izhar. Ya, izhar. Sebab dia nyatakan. Okey, baik. Itu izhar syafawi. Sebab apa nama dia syafawi? Sebab dia dekat bibir. Syafatain ni dua bibir. Syafawi ni bibir lah. Jadi dia panggil izhar. Lam. Maksudnya nyata bunyi mim tu. Nyata bunyi mim pada bibir. Lam. Okay. Malam tastati'. Maksudnya izhar syafawi. Kemudian ayat 79. Ni dia banyak apa? Okay, kita tengok hukum mat pula. Wara'ahum. Wara'ahum. Mat wajib. Muttasil. Betul, mat wajib muttasil. Kemudian ayat 80. Fakhashina mufasil. Dia panggil mat jaiz. 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 Mufasil. Kemudian wa kufra Ma'iwat. Ra tu. Belakang-belakang semua. Ra, ajra, sabra, ghasba. Okey. Mat iwat panggil. Kemudian ayat 81. Okay, kita khair. Matlin. Nama dia Matlin. Dan ayat 82. Tahtahu. Tahtahu. Maksilah. Maksilah. Dia panggil maksilah qasirah. 2 harakat. Okey. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Ayat 82. Fa'altuhu. Hu juga. An amri. Fa'altuhu. Ni mat. Fa'altuhu. Sama juga. Ni mat silah qasirah. Kemudian ayat 83 yang terakhir. Anzi. Ni hukum nun mati. Baliklah anzi. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Qarnain. Matlin. Matlin.
Madlin bila dia waqaf, dia jadi hukum dia Mat. Dia mat. dia mat. Dia madlin, dia panjang lah. Nain. Okay. Baik, selesai hukum tajwid. Sekarang kita tengoklah kita kata terjemahan bagi ayat sekali dengan tadabbur dan juga tazakkur. Okay, ayat 75. Okay, dia kira sambungan lah daripada kisah Nabi Musa dan Khidir. Yang ni yang ahli ulama tafsir sebut sebagai kisah menuntut ilmu lah. Kita dapat kisah berkenaan ilmu. Okay, kalau sebelum ni kita ada kisah berkenaan pemilik dua kebun. Itu berkenaan kita kata fitnah yang biasalah berlaku. Fitnah ni ujian. Ujian yang biasa berlaku ialah kalau yang pemilik dua kebun itu adalah ujian harta. Mal. Panggil al-mal. Fitnatul amwal atau fitnatul mal. Kalau yang pertama kisah kita undur sikit sebelum kisah pemilik dua kebun, dia adalah kisah Ashabul Kahfi. Itulah daripada kisah inilah jadi nama surah, iaitu surah Al-Kahfi, iaitu kisah pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Kahfi tu gua yang agak besar lah, berbeza dengan Ghar. Ghar tu gua yang agak kecil macam Ghar Hira, gua Hira. Ghar Sur, gua Sur. Gua Hira adalah gua di mana kisah apa kalau gua Hira? Ingat tak? Gua Hira nak terima wahyu. Betul. Wahyu pertama gua Hira. Gua Sur, Dia bersembunyi nak hijrah. ya betul. Gua Sur, Nabi SAW bersembunyi bersama dengan Abu Bakar, Saidina Abu Bakar. As-Siddiq. Jadi muat seorang atau dua orang saja kalau Ghar. Ghar dia nama dia. Tapi kalau Al-Kahfi banyaklah. Kan ada yang kata ada 7 orang pemuda dengan anjingnya. Wallahu a'lam lah berkenaan bilangan. Cuma yang itulah dia kata kisahnya, kisah yang pertama itu tentang fitnah berkait dengan keimanan. Ujian keimanan lah. Kalau kita tengok kisah pertama bermula dengan penguasa yang zalim, orang beriman menjadi pelarian. Kemudian naik sikit, orang kafir kaya, orang beriman miskin. Itu dipanggil pertama fitnah, kita kata ujian pada agama. Kedua ujian kepada harta. Yang kedua sekarang ni ialah ujian kepada ilmu lah. Ujian jadi ujian ilmu ni dia perlu pada kesabaran. Kalau kita tengok ayat banyak sabra. Sabra. Ilmu ni tak boleh lari lah, dia kena sabar. Okay, jadi kisah kita kata bertemu dengan Khidir ini, Nabi Musa alaihissalam nak menuntut ilmu Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir pesan syarat dia jangan tanya. Jangan tanya syarat dia. Jadi kalau ayat sebelum ni kita dah ada 2 pertanyaan muka surat 301. Pertama pertanyaan tentang kapal. Kenapa lubangkan kapal ni? Nanti tenggelam. Okay. Yang kedua pertanyaan tentang kes pembunuhan. Kita kata memang persoalan-persoalan ni valid lah. Tapi sebab syaratnya tak boleh bertanya, jadi tetaplah Nabi Khidir bagi peluang. Peluang sebab Nabi Khidir dah boleh agak dah daripada awal lagi, memang tak boleh nak sabar. Daripada nak bertanya tu mesti akan nak tanya. Jadi Nabi Khidir beri peluang sampai 3 kali pertanyaan. Itulah pertanyaan terakhir dekat muka surat 302. Yang ayat 75 tu adalah berkenaan kes yang dia tanya kenapa bunuh jiwa yang suci, orang yang tak bersalah. Ni satu perkara yang sangat mungkar lah. Jadi jawab Nabi Khidir dekat muka surat 75 ni, dia berkata, bukankah telah aku katakan bahawa engkau tak akan mampu bersabar
Maksudnya nak ingatkan balik lah tentang syarat jangan bertanya tadi. Okay. Jadi berapa kali? Dah 3 kali diingatkan. Ayat 72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian ayat ke-75 pun sama. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Kalau dalam bahasa Arab, kalau perkataan lan ni adalah memang dia kata penguat lah, memang takkan boleh sabar lah. Kalau nak belajar dengan aku ni memang kau tak boleh sabar. Jadi apa jawab Nabi Musa? Nabi Musa AS tetap nak, kita kata tak putus asa lah. Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan aku sahabatmu, maksudnya temanmu lagi lah dalam perjalanan. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku. Okay. Jadi Nabi Khidir bagi lagi peluang sampailah mereka bertolak menuju kepada sebuah kampung, Qaryah. Ataupun bandar pun boleh, kampung boleh. Mereka minta makan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Maksudnya kampung yang mereka pergi ni jenis orang yang tak berapa nak, orang kata, menghormati tetamu lah. Kan nampak orang musafir datang bertamu di kampung, minta makan sikit tak mau. Kemudian mereka dapati di situ ada sebuah tembok. Ada tembok yang hendak runtuh. Lalu ia yang qaddah fa aqamah. Lalu Nabi Khidir bantu untuk daripada dia macam nak roboh tu sengit jadi tegak balik. Fa aqamah. Kan tegak. Lalu Nabi Musa pun berkata, Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah untuk tugasan itulah. Maksudnya menegakkan tu. Tapi kalau kita tengok ayat Nabi Musa AS yang kali ketiga ni, dia tak berbentuk pertanyaan. Cadangan. Cadangan. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya dia persoalan. Kenapa nak tegak tembok ni? Persoalan dia. Dia persoalan. Tapi cara cakap dia sebab nak elak daripada bertanya. Okey, faham. Boleh ambil upah ni. Cerita lain, dia alih. Boleh ambil upah. Tapi terkandung dalam tu pun sebenarnya persoalan juga. Maka Nabi Khidir pun kata, qala haza firaqu baini wa bainik. Maka Khidir berkata, inilah masanya perpisahan antaraku denganmu. Cukup dah. Bagi jawab 3 kali, maka 3 ni je yang akan diajarlah 3 perkara ni. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Tak boleh nak sabar daripada bertanya. Terus tanya. Walaupun kali ketiga tu bukan dalam bentuk pertanyaan. Tapi tetaplah Nabi Khidir faham dalam tu sebenarnya mengandungi pertanyaan. Sebab apa pergi tolong ni? Kan? Ammas safinah. Jawapan kepada kapal. Yang pertama tu, ada pun perahu ataupun kapal yang dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Jadi kapal tu sebenarnya milik orang miskin. Aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. Kerana nanti ada seorang raja, mereka akan lalui kawasan seorang raja yang merampas. Raja tu zalim, dia akan merampas setiap kapal yang tidak ada kecacatan. Kapal yang elok, dia akan rampas. Kalau kapal berlubang, selamatlah. Tak kena rampas lah. Nanti kita kata orang-orang miskin yang memiliki kapal tu, dia boleh baiki balik. Kalau rampas, terus tak ada apa lah. Jadi itu hikmahnya lah kenapa Nabi Khidir melubang
menerbangkan kapal itu. Okey. Itu jawapan pertama. Wa ammal ghulam. Adapun budak lelaki yang telah dibunuh itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman. Maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Maka kami ingin supaya Tuhan menggantikan kepada mereka, iaitu kedua ibu bapa itu, anak yang lebih baik daripadanya, bersih jiwanya dan lebih mesra kasih sayangnya. Okay. Yang tu sebab kedua lah dibunuh budak itu. Dan yang ketiga, wa ammal jidar, adapun tembok itu pula, ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka. Kanzun. Kanzun tu ada harta tertanam lah. Tertanam. Dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Fakana abuhuma solihah. Maka Tuhanmu hendak supaya mereka cukup umur. Baligh kan, dah sampai umur yang baligh dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu. Jadi dua orang lah anak yatim ni nak tunggu dia besar dan mereka tahu bahawa ada harta kat bawah tu. Jadi bapa mereka yang soleh tu dah meninggal dunia. Sebab tu dia anak yatim. Sebab ayahnya anak kita kata orang yang soleh. Jadi dekat sinilah ulama tafsir kata bila kita kata berusaha menjadi hamba yang soleh, Allah akan jagalah zuriat kita, zuriat kita daripada dizalimi. Jadi Masya-Allah. Rahmatan min rabbik, sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu kepada kedua anak yatim ini. Masya-Allah. Wa ma fa'altuhu an amri. Jadi dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Bukan aku sendiri, tapi ia adalah wahyu daripada Allah. Kes yang pertama, melubangkan kapal, membunuh kita kata anak muda, dan yang ketiga menegakkan tembok. Dan menimbulkan persoalan-persoalan yang Nabi Musa AS tidak boleh bersabar terhadap nak bertanya tu. Terus tanya adalah sebabnya semuanya arahan Allah. Arahan Allah belaka. Sebab tu alim ulama, kita kata ahli tafsir, bila membincangkan tentang ayat ni, memang kita sebagai kita kata manusia yang tidak manusia normal lah kan, kita akan tertarik dalam benda-benda yang pembunuhan kan, melubang. Begitu jugalah, sama juga setiap kita akan menghadapi ujian-ujian dalam hidup. Yang kadang-kadang kita kenapa macam ni? Kita belum nampak apa hikmahnya. Sebab biasanya hikmahnya tu ke depan, benda gaib kan. Ada orang terlepas bas kan, ada terlepas kapal terbang macam-macam. Rupanya ada. Lepas tu ada benda lah yang berlaku. Kemudian tu barulah jelas hikmahnya. Jadi di sini Nabi Khidir ingin memberitahulah kepada Nabi Musa AS, semua yang dia buat itu adalah atas dasar wahyu daripada Allah. Ada hikmahnya. Bukan saja-sajalah, bukan aku saja suka-suka nak buat. Tapi ia adalah arahan daripada Tuhan. Kemudian ayat ke-8, masih lagi ayat 82. Zalika ta'wil. Itulah maksud ataupun penjelasan malam tasdi'. Kalau perasan perubahan. Kalau tengok ayat 78 kan. Malam tastati'. Ada sekali, dua kali. Sama. Malam tastati. Ni malam tasdi'. Mana hilang huruf ta tu? Tastati. Maksud dia sama, yang engkau tak mampu untuk bersabar. Jadi ahli tafsir kata, kenapa ayat 78 malam tastati'? Dia lebih panjang. Ada lebih satu huruf, iaitu huruf ta. Huruf ta. Sebab apa lebih huruf ta kat sini? Sebab Nabi Musa belum tahu lagi penjelasan dia. Maksudnya Nabi Khidir belum bagi tahu lagi apa takwil, apa sebenarnya di sebalik perbuatan-perbuatan dia.
Jadi sebab tu dia tak mampulah sabar. Tapi bila sampai ayat 82, yang ni selepas dijelaskan. Dah jelas dah. Jadi dia, jadi kuranglah malam tastek. Maksudnya dah kurang dah lah. Maksudnya pertanyaan tu dah hilang dah. Hilanglah satu huruf ta. Hilanglah pertanyaan dia. Malam tastek alaihi sabra. Itulah jawapan berkenaan perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Kurang satu huruf ta sebab apa? Sebab dah tahu dah jawapan dia. Tadi tu, sebelum tu tak tahu. Tu yang panjang sikit. Yang ni dah tahu. Malam tastek alaihi sabra. Yang perkara yang tidak dapat bersabar mengenainya. Okay. Ayat 83 dah masuk cerita lain lah. Cerita di mana mereka, orang-orang kafir Quraisy bertanya berkenaan Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan berkenaan Zulkarnain. Jadi insya-Allah untuk kita kata kelas berikutnya kita akan tengok pula kisah Zulkarnain. Kalau kita kata kisah Nabi Musa dan Khidir adalah ujian ilmu. Kalau kisah Zulkarnain ia adalah kisah ujian, tahu tak ujian apa? Dengan Zulkarnain. Kekuasaan. Puasa. Ya, kuasa. Kuasa. Dia ada kuasa. Pemerintahan dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok yang ujian ilmu ni, dia makin menaik lah kalau kita kata daripada awal tu orang jahat ataupun kita kata penguasa yang zalim berada di atas. Yang kita kata yang memburu Ashabul Kahfi. Dia balik hujung cerita terakhir Zulkarnain, orang beriman yang jadi penguasa. Nampak tak susunan kalau dalam kisah surah Al-Kahfi bermula dengan penguasa yang zalim, berakhir dengan penguasa yang beriman, iaitu Zulkarnain yang menguasai timur dan barat dan yang membina tembok kepada Ya'juj dan Ma'juj. Selesailah kita kata untuk tadabbur tentang Zakur. Ataupun ujian ilmu ni lebih kepada kita kata yang pertamanya dari segi adab menuntut ilmu lah. Itu sebagai pelajar atau penuntut ilmu dia kena ikutlah apa syarat gurunya. Syarat gurunya jangan tanya. Tapi ada kita kata zaman sekarang ni kita minta lah kalau ada tak faham tanya kan. Cuma yang ni nak melihat tahap kesabaran lah. Okay. Yang kedua memang kena sabar. Dan yang ketiga sebagai guru lah. Sebagai guru macam Nabi Khidir bagi peluang lah untuk Nabi Musa AS. Walaupun dah bertanya sekali patutnya dah pisah dah. Tapi masih bagi peluang sampai 3 kali. Dan setelah 3 kali tu barulah kita kata itu saja. Selesailah kita kata syarat tu habis dah dan diterangkan segala persoalan yang ditanyalah. Jadi kita kata sebagai guru pun kita kata pertama kita bagi peluang pada pelajar dan yang kedua kita menjawablah persoalan-persoalan pelajar kita kata sebagai amanah lah setakat yang kita tahu. Okay, baik. Wallahu a'lam. Kau ada apa-apa persoalan? Sebelum kita tutup. Ustazah, Ashabul Kahfi tu sebenarnya kat mana tempat dia berlaku? Gua tu? Gua itu memang ada perselisihan lah kalau kita tengok daripada mufassirin pun. Sekejap Ustazah semak kat sini kalau ada kita terus share.
Kita tengok lokasi gua. Lokasi gua. Okay, ada 3 pendapat. Pertama, Gua Ephesus di Anatolia, Turki. Yang Turki. kedua, pendapat kata gua itu di Dimashq, Syam, di Syria lah sekarang. Syria. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, gua di Amman, Jordan. So ada 3 pendapat, ada yang kata kat Turki, ada yang kata kat Syria, ada yang kata kat Jordan. Wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ustazah, Ya. yang hadis kata bila kita baca surah Al-Kahfi, saya pun tak ingat hadis tu macam mana, tapi dia kata ingatannya macam kita ni dapat cahaya daripada hari Jumaat ni ke hari Jumaat yang akan datang. Ya, betul. Masya Allah. Memang ada hadis yang sahih lah, disebut kalau kita tengok dalam laman web, contohnya kat sini. Ustazah banyak rujuk juga, Maktabah Al-Bakri pun ada. Kat sini Maktabah Al-Bakri. Okay. Pertamanya berkenaan 10 ayat awal. Ini riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi daripada Dajjal. Okay, itu berkenaan hafal 10 ayat awal lah. Maksudnya hafal itu dengan mengamalkan, dengan kita kata menjagalah ayat tu. Kemudian ada juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, satu kisah ketika seorang lelaki sedang membaca surah Al-Kahfi. Ini pada zaman Nabi SAW lah, iaitu sahabat Nabi lah, sedang membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya ada seekor kuda yang terikat dengan 2 tali. Sekumpulan awan tiba-tiba menaunginya sedikit demi sedikit, lalu ia semakin dekat dan bertambah dekat sehingga menyebabkan kudanya lari. Okey, ini berlaku pada malam lah. Apabila tiba waktu pagi, dia bertemu Rasulullah SAW lantas menceritakan perkara itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itulah ketenangan yang turun dengan Al-Quran. Masya Allah. Itu riwayat Al-Bukhari lah, hadis sahih. Kemudian ada lagi tak yang tentang cahaya tu pun ada juga. Oh, yang kat dalam ni tak cerita. Ada juga yang hadis yang berkenaan siapa yang membaca surah Al-Kahfi, iaitu daripada awal sampai akhir. Awal sampai akhir, maka dia akan mendapat cahaya daripada Jumaat yang dia baca sampailah Jumaat yang seterusnya. Maksudnya mingguan lah, mingguan. Sebab amalan-amalan dalam Islam ni dia berbentuk berulang, dia perlu ulang. Macam kita kata bacaan contohnya Sayyidul Istighfar, pagi petang, iaitu ganjaran dia yang dijanjikan oleh Nabi SAW selalu ulang. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dengan penuh keyakinan, maksudnya dia baca tu bukan baca saja tak tahu apa, dia baca tu dia faham apa yang dia baca, dia yakini, maka bila dia baca dengan penuh keyakinan, kalau dia mati sebelum tiba waktu petang, maka dia termasuk ahli syurga. Siapa yang membaca pada waktu petang dengan penuh keyakinan, kalau dia mati sebelum tiba waktu pagi, dia adalah ahli syurga. Jadi amalan-amalan macam ni kita jadikan, kita kata amalan lah, harian, pagi, petang. Itu dipanggil amalan pagi petang. Ada juga amalan setiap kali lepas solat, maksudnya 5 kali sehari. Setiap kali lepas solat, sesiapa yang membaca Ayatul Kursi setiap kali lepas solat fardu,
maka tidak ada yang menghalang dia dengan syurga kecuali mati. Maksudnya kena mati dulu baru masuk syurga. Jadi ada yang kata, Ustazah, bukan ke masuk kubur dulu. Kan? Betul, alam kubur itu, Nabi SAW sifatkan, alam kubur itu imma raudatum min riyadil jannah, sama ada taman daripada taman syurga, ataupun hufratum min hufarin nar, ataupun jurang daripada jurang neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita amalkan ayatul kursi, setiap lepas solat fardu, kita harap moga-moga kalau meninggal dunia tu terus masuk taman syurga dalam alam kubur lah. Jadi kita kata amalan-amalan ini menyebabkan dalam Islam ni kita sentiasa ingat pada mati. Kita solat zuhur dah baca dah ayatul kursi. Moga-moga kalau mati sebelum tiba waktu asar dah masuk dah ahli syurga. Lepas tu kita amalkan juga sayyidul istighfar pagi petang. Jadi sebab tu para ulama kata ingat mati itu menghidupkan hati. Tapi bila lupa pada mati, dia akan mematikan hati. Begitulah. Ya. Jadi bila kita baca suratul kahfi ni, mingguan kita akan ingat pada kita ni berada di akhir zaman. Kan? Dengan fitnah dajjalnya, dengan macam-macam lah kita kata ujian-ujian akhir zaman. Kan alim ulama kata ujian akhir zaman ini adalah ujian yang paling berat. Paling berat. Itulah. Jadi moga-moga dengan kita kata sentiasa menuntut ilmu itu pun adalah satu cara lah kita kata di mana Nabi SAW ada bersabda siapa yang bila kita menuntut ilmu ini seolah-olah kita berada dalam jalan jihad. Masya Allah. Jadi bila meninggal dunia dalam proses menuntut ilmu, maka dia dianggap syahid akhirat. Sampai kan kalau kita tengok, kalau kita tarik yang mufti wilayah persekutuan kan, mufti wilayah persekutuan, syahid akhirat. Syahid akhirat tu mufti akan senaraikanlah hadis-hadis berkenaan syahid akhirat, antaranya mati ketika menuntut ilmu, tapi dengan syarat lah kita kena betulkan niat. Niat tu mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan sebab nanti dapat habuan duniawi ke, dapat harta lebih ke, na'udzubillah. Jadi kita buat ya Allah lillahi ta'ala. Kemudian memang kena bersungguh lah. Sebab kita kata dalam bab menuntut ilmu ni, dia kena berjihad, melawan nafsu kan. Kita melawan rasa mengantuk dan sebagainya lah. Melawan nafsu kan. Macam-macam. Ya. Jadi sebab tu kalau dalam maktabah apa dia kata mufti wilayah tu bila sebut pasal syahid akhirat, dia akan sebutlah dalam semua bab, dalam menulis, menuntut ilmu, dalam bab macam-macam lah. Wallahu alam. Ustazah, ada syahid dunia ke? Ya, dia syahid akhirat ni. Apa maksud syahid akhirat? Maksud syahid akhirat ialah jenazah dia kalau mati, meninggal dunia, tengah menuntut ilmu, contohnya tiba kena serangan jantung contoh, meninggal dunia, urusan jenazah dia macam biasalah. Perlu dimandikan, perlu dikafankan, perlu disolatkan. Berbeza dengan kalau dia syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat macam mujahidin di Gaza. Meninggal, maksudnya bila mati tu terus maksudnya ke bumi tu, maksudnya tanpa perlu disolatkan, tanpa perlu dimandikan. Maksudnya urusan jenazah dia sejak lagi dunia lagi. Maka itu dikenali sebagai syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat, kalau syahid akhirat maksudnya pengusian jenazah macam biasa, tapi ganjaran dia sama. Maksudnya apa? Maksudnya boleh terus masuk ke syurga. Bezanya kalau sekejap ya saya sambil. Yang ni buku tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri, Telaga Barahud. Dia ada cerita kat sini berkenaan dengan roh orang yang mati syahid. Apa beza? Apa yang kita nak sangat mati syahid ni? Nak pahala syahid akhirat. Kalau tak dapat pun pahala syahid dunia akhirat kan? Sebab yang kalau muka surat 60 ni disebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim,
semua roh para syuhada berada dalam tembolok burung-burung hijau. Mereka bebas berterbangan di dalam syurga sehingga sampai ke pelita-pelita arash. Masya Allah. Kemudian Tuhan mereka sentiasa memerhatikan mereka. Masya Allah. Kalau maksudnya kita orang beriman, kalau dia mati kita kata masuk dalam taman syurga, kan ada kisah macam mana dalam hadis yang sahih, dalam taman syurga tu luas, sehingga kan rasa macam sedang dipeluk oleh ibu, wangi. Maksudnya berehatlah. Kitanya orang beriman yang meninggal dunia dalam keadaan kita kata yang baiklah, husnul khatimah, dia akan duduk dalam taman syurga. Berbeza dengan yang mati syahid tadi. Rohnya akan masuk ke dalam tembolok burung-burung hijau, dia berterbangan bebas di bawah aras. Dan Tuhan sentiasa memerhatikan mereka. Itu ganjaran yang menyebabkan cita-cita utama orang beriman adalah hendak mati syahid. Asyhadatu asma amanina, dalam bahasa Arabnya syahadah itu adalah cita-cita tertinggi lah. Sebab tu dalam Islam kalau kita berdoa tu kita mohon Allahumma inna nas'aluka syahadata fi sabilik. Ya Allah, kami memohon mati syahid di dalam jalanmu. Sama ada jalan, kita kata kalau kat Malaysia ni melalui jalan itulah jalan syahid akhirat tadi, jalan menuntut ilmu. Sebabnya memerangi kejahilan kan. Sangat besar lah, sebab bila kita ada ilmu kita boleh memerangi kejahilan dan boleh juga kita kata mengawal nafsu syahwat lah. Wallahu a'lam. Itu bezalah syahid akhirat dengan syahid dunia akhirat. Tapi ada juga yang syahid dunia sahaja. Ada juga. Iaitu orang yang dalam hadis Nabi SAW berkata, bersabdalah dalam hadis yang sahih, ada seorang tu dia pergi berperang di jalan Allah. Tapi niat dia untuk dikatakan, pejuang ni, perwira ni. Tapi semasa dia berperang, dia tak tahan sakit lalu dia bunuh diri. Maka tempat dia di neraka. Na'udzubillah min zalik. Dia mati bunuh diri. Tapi orang tak tahu. Orang ingat dia mati syahid. Maka jenazahnya diuruskan macam orang mati syahid lah. Tidak disolatkan, tidak dimandikan. Pengurusan jenazah dia macam orang mati syahid, tapi di akhirat dia ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Cuma kita kata sebab dia beriman, maka akhirnya akan masuk syurga juga dengan rahmat Allah walaupun dia bunuh diri. Dia boleh berbeza. Kita tak mahu syahid dunia sahaja. Kita nak syahid dunia akhirat. Tapi kalau tak dapat syahid dunia akhirat, syahid akhirat pun alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu kita punya target tertinggi lah. Tapi alim ulama sepakat mengatakan bahawa Allah memilih. Allah pilihlah siapa yang termasuk di kalangan syuhada tu, syahid akhirat tu. Hanya Allah yang tahu sebenarnya dia syahid akhirat atau tidak. Sebab banyak contohnya orang yang mati lemas, orang beriman yang mati lemas pun termasuk orang yang syahid. Orang yang mati terbakar pun masuk syahid. Tapi dengan syarat, alim ulama kata dia tidak melakukan mawani', perkara-perkara yang menghalang dia daripada syahid. Contohnya dia mati lemah, tapi masa hidupnya tak solat, main judi. Maksudnya buat benda-benda yang haram lah. Tapi apapun Allah yang pilihlah syahadah ini ataupun kita yang mati syahid ni. Sama juga kita kalau minta syurga, caranya ialah kita minta syurga Firdaus. Itu adalah syurga yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab dalam Islam target kita dalam bab akhirat ni kena tinggi. Supaya kita ada motivasi nak buat banyak lagi kebaikan. Itu yang fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat kebaikan. Tapi kalau tak dapat, paling kurang adalah syurga ada dia. Kita jangan target rendah. Aku ni duduk atas A'raf pun tak apa. A'raf tu adalah tempat yang antara syurga dan neraka kan. Sebab timbangan amal dia sama berat. Timbangan amal sama berat. Jadi alim ulama kata sebenarnya kat dunia dia banyak buat jahat.
Tapi timbangan amal dia sama berat. Sebab amal baik ni diganda-gandakan pahalanya. Tapi masih juga sama berat. Tapi disebabkan rahmat Allah dia tak masuk neraka. Itu atas A'raf. A'raf itu tempat tinggi. Ada suratul A'raf, boleh bacalah suratul A'raf. Mereka melihatlah orang yang berada di syurga, teringin nak masuk syurga. Melihat orang dalam neraka, oi tak mau masuk neraka lah. Tapi akhirnya akan masuk syurga juga. Sebab ada juga yang kata, oh Ustazah, jadi A'raf pun mujur lah. Moga-moga jadi A'raf pun tak apa. Jangan target. Dalam Islam kita mesti target hak tinggi. Kita nak masuk syurga Firdaus. Tak dapat ada syurga lagi. Kan? Kalau target A'raf, tak dapat masuknya neraka lah. Na'udzubillah min zalik. Auzubillah. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab kita kata peperiksaan kan, contohnya kalau memang kita target nak dapat tinggi lah. 4 flat, contohnya 4 flat tapi tak dapatlah 3.8, 3.6 dah. Je. Tapi kalau kita target lulus je lah, asal lulus je Ustazah. Target asal lulus, buat kerja pun macam asal lulus. Boleh jadi tak lulus. Tapi bila target tinggi, kita rajin lah. Itu bab dunia, bab akhirat apatah lagi kan. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan Ustazah. Ya, boleh. Saya ada dengar sebelum ni penerangan tentang burung hijau tu tidak dikaitkan dengan orang syahid. Mereka kata orang meninggal semuanya jadi burung hijau. Macam tu yang dijelaskan Ustazah. Ya. Kalau ikut yang Dr. Zulkifli Al-Bakri terangkan ni, ini adalah roh para syuhada. Roh para syuhada. Tapi dia bukan jadi burung hijau Roh dia tu tetap dalam roh. Sebab roh, kita kata orang yang meninggal dunia ni dia pergi ke alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam kubur. Alam kubur ini adalah satu alam yang memisahkan daripada dunia dengan akhirat. Nanti bila dibangkitkan, dia akan bangkit dengan jasad dan roh barulah, jasad yang baru. Dalam syurga dengan jasad yang baru semua. Dia bukan jadi burung terus. Tetapi rohnya berada di dalam tembolok burung hijau. Hanya syuhada lah yang jadi macam tu ya, bukannya kematian biasa. Yang Ustazah faham macam tu lah. Baik, faham. Terima kasih. Wallahualam. Boleh jadi juga ada khilaf, tak nafikan kalau benda-benda yang kita kata cabang-cabang. Dia bukan usul, dia bukan perkara asas dalam agama. Bila cabang akan ada biasanya perbezaan pendapat lah. Tapi kalau yang dalam buku ni, yang Telaga Barahut oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ni, memang dia sebut arwahum, semua roh para syuhada. Sebutlah syuhada kat situ. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul A'raf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Mahani. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan Ustazah Mahani. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye. Bye-bye.